Okey. Okey, jadi dia makan hantu semua kena minta saya. Okey, jadi mereka bagi makan kepada hantu tadi. Okey, kenapa mereka bagi makan kepada nenek moyang? Sebab kalau mereka percaya kalau mereka tak bagi makan kepada nenek moyang mereka, nenek moyang mereka akan kacau mereka. Akan kacau mereka, hantu-hantu tu akan kacau mereka. Jadi mereka kena bagi makan, tak boleh tak bagi makan. Jadi dia kena buat macam tu lah, dia kena bagi makan kepada nenek moyang dia. Sama juga seperti kepercayaan animisme. Seram tak suara dia? Okey. Okey, jadi penyembahan roh nenek moyang ini dipanggil sebagai hyang. Okey, disebut sebagai hyang. Okey. Alright, kita okey, tadi tujuan dia buat penyembahan roh nenek moyang ni bagi memastikan keluarga yang masih hidup mendapat kebaikan dan menghindar kesusahan di dunia. Ini adalah yang cikgu sebutkan tadi. Sebab apa? Bagi masyarakat yang mengamalkan animisme, dia percaya bahawa roh dan nenek moyang ini boleh memberi kesan kepada kehidupan mereka. Kalau mereka buat jahat dengan nenek moyang mereka, mereka tidak memberi makan kepada nenek moyang mereka, mereka mengabaikan roh nenek moyang mereka, maka roh nenek moyang mereka akan menghantui mereka. Okey, jadi sebab itulah dia bagi makan. Okey, kita lihat pula kepada dinamisme. Okey, dinamisme. Satu lagi. Apa itu dinamisme? Dinamisme ini merupakan kepercayaan terhadap kekuatan. Okey, kepercayaan terhadap kekuatan ataupun yang disebut sebagai mana. Mana, bukan where. Okey, bukan di manakah, bukan. Mana. Ataupun dipanggil juga sebagai semangat. Dia percaya bahawa setiap benda di dunia ini ada mana. Dia macam ada roh jugalah, ada semangat. Okay, macam yang cikgu sebutkan tadi. Jadi dia percaya bahawa setiap benda di dunia ini ada mana. Okay, dia percaya bahawa setiap benda di dunia ini ada mana. Okay. Dan kita tengok. Berdasarkan kepercayaan mereka yang mengatakan bahawa setiap benda ada mana, kita boleh kaitkan juga dengan dengan upacara pemujaan. Okey, contoh, cikgu rasa cikgu dah pernah sebut dengan kamu. Ke tak pernah sebut lagi? Cikgu dah lupa dah. Kalau kamu masih ingat, cikgu pernah cakap tentang aktiviti ngangkong. Tahu tak ngangkong tu apa? Ada yang tahu tak maksud ngangkong tu apa? Ngangkong. Tak tahu. Ada orang panggil ngangkong, ada orang panggil ngangkrong. Cikgu tak tahulah yang mana satu betul. Okey, ngangkong tu maksudnya nombor ekor. Meminta nombor ekor daripada hantu. Okey. Kalau kita tengok zaman sekarang masih ada lagi. Apa yang mereka buat? Mereka akan pergi dekat kubur-kubur lama. Mereka akan pergi dekat batu-batu yang ajaib, yang pelik-pelik. Mereka akan pergi dekat kawasan-kawasan perumahan yang dah kena tinggal. Rumah-rumah yang dah tak ada orang. Mereka akan buat pemujaan. Mereka akan panggil hantu tu yang berada di kawasan tersebut, sama ada di bawah pokok, di batu ataupun di dalam rumah. Dan mereka akan panggil untuk minta nombor ekor. Mereka akan minta nombor ekor. Bagi nombor ekor, ada kata macam tu lah. Okay. Nanti hantu tu bagi nombor 4, 5, 0. Contoh macam tu lah. Okay. Zaman sekarang masih ada lagi, masih ramai lagi yang buat. Walaupun dah ramai yang kena tipu, tapi mereka masih lagi buat benda ni. Okay. Dalam mereka yang suka main judi ni, ramailah macam ni. Bukan orang Melayu je. Cina, India pun ada ramai. Okay, yang buat aktiviti macam ni. Okey, jadi setiap benda ini mempunyai mana. Okey, dia percaya bahawa setiap benda di dunia ini mempunyai mana. Mana ni dia boleh mempengaruhi kehidupan seseorang. Ini yang cikgu sebutkan tadi, bahawa setiap benda dekat dunia ini mempunyai mana. Dan dipercaya bahawa mana ni boleh mempengaruhi kehidupan seseorang.
Okey, zaman dulu, zaman cikgu kecil-kecil dulu, masa tu orang ramai percaya kepada sumpahan ular. Ramai. Cikgu tak tahulah benda tu betul atau tidak. Sebab zaman sekarang cikgu dah tak dengar benda tu. Cikgu tak tahulah ular dah tak ada ataupun sumpahan tu tak ada ataupun memang benda tu tak wujud. Dia hanyalah cerita. Zaman dulu ada orang pernah cakap tau, bila kita nampak satu lubang, jangan kita musnahkan. Ataupun kalau kita jumpa seekor ular, jangan kita bunuh. Itu kepercayaan orang dulu-dulu. Apabila kamu bunuh binatang tersebut, ular atau ular tadi, ataupun kamu merosakkan lubang tersebut, lubang ular tersebut, maka kamu akan ditimpa apa ni? Dia macam kurap tau. Bukan kurap. Dia macam kurap lah, kurap ular gitu. Tak cakap cikgu kurap ular nama dia. Cikgu lupa dah apa nama dia. Lebih kurang macam tu lah, dia macam kurap ular. Jadi daripada tu dia punya kurap tu macam ular, macam kulit ular. Dia kurap tau lah. Kurap tu kan macam penyakit kulit kan. Dia macam penyakit kulit. Dia tiba-tiba balik tu dia kena penyakit kulit. Dia macam ular dia punya tu. Jadi zaman dulu orang percaya benda tu. Zaman sekarang ni cikgu tak pastilah ada lagi tak berlaku kes tu. Tapi cikgu tak pernah dengar lagi. Okay. Cikgu tak pernah dengar lagi. Yang cikgu rasa kurap ular. Dia macam kena satu sumpahan. Disebabkan dia membunuh ular tersebut, dia kena sumpahan. Kamu kena faham bahawa di dunia ini mereka tidak boleh memberikan mereka tidak boleh mempengaruhi kehidupan kita. Okey, mereka tidak boleh mempengaruhi kehidupan kita. Ya, mungkin kalau dia kena kurap ular tu, kemungkinan besar itu ialah balasan yang Tuhan berikan kepada dia sebab dia membunuh binatang. Contoh macam itulah. Okey. Tapi tidaklah kita kaitkan dengan sumpahan sebab sumpahan itu tidak wujud. Okey. Jadi dia percaya bahawa setiap benda itu mempunyai mana. Okey, dan mana itu boleh mempengaruhi kehidupan seseorang. Okey, upacara pemujaan semangat tanaman. Okey, yang ini kalau kita tengok di Sabah dan Sarawak masih ada lagi. Okey, masih ada lagi. Upacara pemujaan semangat tanaman. Contoh mereka tanam padi. Okey, mereka tanam padi. Mereka akan buat satu upacara untuk memanggil semangat padi tersebut supaya padi yang akan keluar nanti banyak. Okey, padi yang keluar nanti akan subur, banyak dan juga memberi keuntungan kepada mereka. Jadi mereka akan menyeru semangat tanaman. Itu kalau padi lah, kalau benda lain pun sama juga. Okey, supaya hasil tanaman ni banyak. Okey. Tak silap cikgu kalau tak silap cikgu. Cikgu lupa dah sebenarnya. Dia panggil apa? Pesta keamatan betul. Cikgu lupa dah. Dekat Sabah Sarawak dia ada satu perayaan. Cikgu lupa nama dia apa. Bukan gawai dah sebenarnya. Pesta keamatan. Cikgu lupa lah. Dia pasal padi lah, cikgu lupa nama dia apa. Dia akan seru semangat padi. Supaya padi yang dikeluarkan tu nanti banyak. Okey. Nampak dalam gambar tu. Nampak tak gambar tu? Cikgu lupa macam mana nak besar kan. Bukan. Nampak tak batu tu? Nampak batu tu? Taklah batu. Ni orang bukan hantu Yang kat tengah ni orang, bukan hantu. Jadi orang percaya dekat benda-benda ni ada mana. Cuba tengok pokok tu. Kalau kamu rasa, kalau kamu jumpa pokok ni dalam hutan, apa perasaan kamu? Kalau kamu nampak pokok yang macam ni dalam hutan. Apa perasaan kamu kalau nampak pokok macam tu? Cantik dan seram. Memang cantik. Cikgu tu suka juga. Tapi dalam masa yang sama dia menyeramkan juga. Cikgu tengok pun juga macam seram dia tengok kan. Macam ada sesuatu je kat pokok tu. Tapi zaman dulu orang percaya bahawa pokok ni ada benda kat pokok ni. Itu yang mereka percayalah. Mereka percaya bahawa ada pokok di
kawasan tersebut. Okey. Bahawa ada roh yang menjaga pokok tersebut dan juga ada roh, ada semangat, ada mana yang berada di situ, yang duduk di situ. Okey. Termasuk jugalah batu. Okey, batu yang besar dan batu yang pelik-pelik ni biasanya ada benda. Itu yang mereka percaya. Nampak dalam gambar tu. Ada mana? Bukan ada mana. Oi, ada mana? Bukan macam tu. Ada mana maksudnya? Ada mana. Itu kepercayaan mereka, bukan kepercayaan kita. Okey. Ya, memang nampak seram, tapi janganlah sampai kita percaya bahawa pokok itu memang ada hantu. Janganlah percaya macam tu. Okey. Okey. Kita tengok penyebaran agama Hindu, Buddha dan Islam sebelum abad yang ke-15. Okey, kita tengok Hindu dan Buddha. Okey, kenapa kita gabungkan Hindu dan Buddha? Sebab kebanyakan kerajaan alam Melayu itu menggabungkan agama Hindu dan agama Buddha. Mereka menggabungkan kedua-dua agama tersebut. Okey, jadi kita boleh tengok antara kerajaan yang mengamalkan agama Hindu dan Buddha ialah Hunan, Champa, Sriwijaya, Angkor, Majapahit, Kedah Tua dan juga Gangga Negara. Itu antara kerajaan yang mengamalkan agama Hindu dan Buddha pada peringkat awal. Okey, kemudian Islam pula, selepas Islam datang, okey, selepas agama Islam datang ke Asia Tenggara, ada 4 kerajaan yang mengamalkan agama Islam, iaitu Champa, Kedah, okey, Majapahit dan juga Pasai. Selepas kedatangan Islam, Kedah Tua tidak lagi digelar Kedah Tua. Sebaliknya digelar sebagai Kedah. Okey, itu menandakan bermulanya pemerintahan yang baru. Okey, kita tengok perkembangan agama. Okey, kita tengok kerajaan Funan. Okey, dekat dalam ni cikgu dah bagi tahu detail tau. Okey. Detail agama, masa tokoh, candi dia apa, batu nisan ke apa semua cikgu dah bagi tahu. Okey, cikgu dah listkan supaya kamu senang nak faham. Okey, jadi dalam kerajaan Funan ada 2 agama yang penting, iaitu Hindu dan juga Buddha. Iaitu dia bermula pada abad yang pertama lagi. Okey. Kalau kita nak tengok kerajaan, apa kata kerajaan? Kalau kita nak tengok agama mana yang muncul dulu, agama yang muncul dulu ialah agama Hindu. Okey, Buddha kemudian. Tetapi ada juga kerajaan yang menerima agama Buddha dan Hindu serentak. Okey, ada yang menerima agama Hindu dan Buddha itu serentak. Okey, jadi tokoh yang ada dalam kerajaan Funan ini ialah Fan Shihman. Ya. Siapa Fan Shihman ni? Okey, Fan Shihman ni ialah raja lah dalam kerajaan Funan. Okey. Dia telah menyebarkan agama Buddha dalam kerajaan Funan, dalam kalangan rakyat dia juga. Okey, dia telah menyebarkan agama Buddha. Okey, kita tengok dalam kerajaan Funan ada candi yang membuktikan wujudnya agama Hindu dan Buddha, iaitu Candi Gochaiti. Okey, Candi Gochaiti. Okey, kita tengok pula kerajaan Champa. Okey, dalam kerajaan Champa dia ada 3 agama, Hindu, Buddha dan juga Islam. Okey, dia berlaku pada abad yang keempat bagi agama Hindu dan Buddha dan bagi agama Islam pada abad yang ke-14. Okey, antara tokoh bagi perkembangan agama Hindu ialah Badravarman. Okey, Badravarman merupakan tokoh dalam penyebaran agama Hindu, dalam kerajaan agama Hindu, dan dalam kerajaan agama Islam kemudiannya tokoh yang penting ialah Sultan Zainal Abidin. Okey, Sultan Zainal Abidin. Jadi dia ada 2 candi candi Hindu dan juga candi Buddha. Candi Hindu ialah Siva Bhadreswara. Tengok tak, nama dia dekat-dekat dengan Badravarman. Lebih kurang. Sebab dia dibina sewaktu zaman Badravarman. Okay, dia dibina sewaktu zaman Badravarman. Sebab itulah nama dia pun lebih kurang. Siva Bhadreswara. Okey, dia terletak di lembah Mison. Okey, terletak di lembah Mison. Okey,
Dan candi Buddha pula terletak di, ada candi dia iaitu bernama Dong Duong. Nama candi dia, Dong Duong. Dan ditemui juga batu nisan bertarikh 1035 dan 1039 di Panduranga pada abad yang ke-14 lah mereka jumpa. Bayangkan batu nisan tu mereka jumpa lebih awal lagi berbanding sebelum kedatangan sebelum kerajaan Champa jadi kerajaan Islam, sudah ada orang Islam di Champa. Cuba tengok batu nisan dia bertarikh 1035 dan 1039. Ini ialah pada abad yang ke-11. Okey. Abad ke-11 mereka dah ada batu nisan. Jadi bermakna sudah ada orang Islam di situ. Okey. Sudah ada orang Islam yang tinggal di Champa. Sebab mana-mana kerajaan pun Islam sebenarnya telah bertapak lama. Islam dah lama dah ada dekat area alam Melayu. Dah lama dah. Cuma kerajaan Islam tu memang belum ada lagi, tetapi orang Melayu dah ada yang memeluk agama Islam. Jadi macam mana mereka tahu tarikh pada batu nisan tu? Okey, bagi yang tak tahu ataupun tak pernah pergi ke kubur, pada batu nisan tu ada dicatatkan bila tarikh kematian si mati. Ada ditulis tarikh kematian. Kalau yang sekarang ni ditulis tarikh kematian dan tarikh hidup manusia tu. Contoh orang tu, dia contohlah tarikh lahir dia 3 Mac. Okey, 3 Mac bla bla bla. Lepas tu dia akan buat dash bla bla sampai contoh sampai 3 Mac tahun berapa. Okey, dekat batu nisan biasanya ada tulis macam tu. Tapi batu nisan lama cikgu tak pasti. Okey, dan juga dia tulis nama pun ada. Okey, kita lihat pula kerajaan Angkor. Kerajaan Angkor, agama dia dua, iaitu Hindu dan juga Buddha. Ada dua agama bagi kerajaan Angkor. Okey, jadi dia berlaku pada abad yang ke-12 bagi agama Buddha. Tetapi bagi agama Hindu kita tidak pasti bilakah agama tersebut tersebar di Angkor. Adakah sebelum kerajaan itu diasaskan ataupun selepas kerajaan itu diasaskan. Kita tidak pasti. Okey, tetapi bagi agama Buddha bermula pada abad yang ke-12. Agak lambat. Okey, tokoh dia kalau kita tengok bagi agama Hindu ialah Surya Varman II dan bagi agama Buddha pula Surya Varman IV. Surya Varman II dan 4 adalah orang yang berbeza ya. Nampak 2 dan 4 tu kan? Dia adalah orang yang berbeza. Okey, antara candi yang terkenal di Angkor ialah Angkor Wat. Dia adalah candi yang paling terkenal. Sekarang ni kalau kita tengok candi Angkor Wat ni, cikgu teringin nak pergi jugalah tapi tak ada peluang lagi nak pergi. Candi Angkor Wat ni sangat cantik. Sangat cantik. Kalau bagi cikgu lah, cikgu suka bangunan-bangunan yang lama ni. Cikgu suka tengok bangunan-bangunan lama. Bangunan-bangunan bersejarah macam ni. Kalau tengok bangunan bersejarah ni, dia rasa macam feeling dia seronok, excited nak tahu pasal bangunan ni. Dia seronok sikit nak tahu pasal bangunan ni. Kalau bangunan baru ni, yalah bangunan baru ni dia boleh buat. Yang bangunan lama ni, nak tengok macam mana bahan yang digunakan, apa fungsi bangunan tersebut. Seronok untuk kita kaji benda-benda tu. Okey, kerajaan Sriwijaya pula agama dia ada satu sahaja, iaitu Buddha. Sebab apa? Kerajaan Sriwijaya ni merupakan pusat perkembangan ilmu bagi agama Buddha di Asia Tenggara. Okey, dan ini diakui sendiri oleh pedagang-pedagang Cina dan juga pengembara-pengembara Cina. Ada direkodkan dalam kerajaan Cina bahawa Sriwijaya ini menjadi pusat pendidikan bagi agama Buddha pada waktu itu. Okey, jadi agama Buddha itu berkembang pada abad yang ke-7 Masihi. Okey, dan candi yang terkenal ialah Candi Muara Jambi, Candi Bahal, Candi Muara Takus. Okey. Okey, tak silap cikgu, selepas kerajaan Sriwijaya muncul, cikgu tak ingat nama kerajaan itu apa. Muncul satu kerajaan baru yang membawa agama Islam. Dan maka pada ketika itu berakhirlah kerajaan Sriwijaya. Apabila kerajaan Islam tersebut telah mengambil alih kerajaan Sriwijaya. Okey, kita tengok kerajaan Majapahit pula. Majapahit ni agak unik sikit. Kalau tadi, macam yang lain-lain Hindu, Punan Champa tadi, Angkor, dia ada Hindu dan Buddha, betul tak? Tetapi, bagi kerajaan Majapahit, dia agak unik sikit. Apa yang unik dia? Dia menggabungkan agama Hindu dan Buddha. Dia mencipta satu agama baru. Tapi dia gabungkanlah.
Okey, dia mencipta agama baru yang disebut sebagai Tripaksa. Okey. Agama itu dipanggil sebagai Tripaksa. Tripaksa. Okey. Dia adalah penyatuan agama Hindu dan agama Buddha. Jadi Islam pun ada juga tapi kemudian. Okey. Dan masa Islam itu tersebar ialah sewaktu abad yang ke-14. Okey, pada abad yang ke-14. Okey, jadi kita tengok antara tokoh dalam kerajaan Majapahit ini ialah Hayam Wuruk. Okey, Hayam Wuruk ni lah yang mewujudkan Tripaksa ni tau. Dia yang menyatukan, yang menjadikan sebagai Tripaksa ni. Hayam Wuruk ni. Dia kedua-duanya, Hindu dan Buddha. Okey, lepas tu kita ada Wuping dan juga Gan Encau. Wuping dan Gan Encau ni dia pernah dilantik sebagai pegawai kerajaan, okey, pegawai kerajaan Majapahit untuk menguruskan hal-hal yang berkaitan dengan Islam. Padahal mereka ni orang Cina, orang Cina yang tinggal di Majapahit. Dia ada, tak silap saya, Gan Encau ni. Saya tak ingat antara Wuping atau Gan Encau. Ada yang dilantik sebagai ketua bagi masyarakat Islam di satu kawasan itu. Saya tak ingat Wuping atau Gan Encau. Jadi antara candi yang terkenal ialah Candi Jabung, Sukuh dan juga Berahu. Kita tengok ada tak gambar dia. Oh, tadi terkena. Okey. Okey, ni candi kalau kamu nampak dekat sini, ni ada candi. Ni Candi Gochati Okey. Tengok yang gambar ni. Okey, ini adalah Candi Gochati Ini adalah Candi Dong Duong kalau tak silap cikgu lah. Kalau tak silap cikgu ni Dong Duong. Kalau tak silap cikgu. Tu tak ingat lah. Cantik kan candi dia kan? Unik candi dia. Okey, suara cikgu clear tak? Suara cikgu clear tak? Clear Sebab tadi cikgu punya internet connection tak clear. Dia macam tak stable. Okey, ni Angkor Wat cantik Angkor Wat ni. Kalau lah Angkor Wat ni dekat, cikgu dah ajak dah kita ramai-ramai, kamu semua kita buat lawatan pergi Angkor Wat. Masalahnya Angkor Wat ni jauh sangat nak pergi. Okey, ni candi Angkor Wat memang sangat cantik. Dibina dengan sangat cantik. Okey, ini Candi Borobudur dalam kerajaan Sriwijaya. Sekejap lagi kita bincang balik mula. Okey, ni cantik tau. Memang sangat cantik. Cikgu suka gila Candi Borobudur. Candi Borobudur ni antara candi yang ada banyak stupa. Yang macam loceng ni, kita panggil sebagai stupa. Okey, stupa. Yang ini candi apa kan? Cikgu tak ingat candi Jabung, Suku atau Berahu. Cikgu lupa ni candi apa. Ni ada satu candi lah. Ni macam unik sikit candi dia kan sebab macam tak besar. Candi dia kecil sini ya. Kalau kita tengok Candi Borobudur tadi, bapak besar. Candi Angkor Wat pun besar. Ni candi ni macam kecil sikit. Tapi dia tinggi. Tapi kita tak pastilah dalam dia ni ada apa. Okey, itulah dalam ni. Okey. So itu Menteri Sriwijaya kan. Okey. Majapahit. Tadi kita dah bincang. Okey, kita tengok pula dua kerajaan yang ada di alam Melayu. Iaitu Kedah Tua dan juga Gangga Negara. Okey. Kedah Tua dan juga Gangga Negara. Okey. Agama bagi kerajaan Kedah Tua ni ialah Buddha, Hindu, kemudian Islam. Okey, Islam agak lewat sikit. Okey, Islam agak lewat sikit muncul. Okey, yang lebih awal muncul ialah Buddha dan juga Hindu. Jadi Buddha berkembang pada abad yang ke-5 dan Islam berkembang pada abad yang ke-12. Okey. Jadi antara tokoh
yang terkenal dalam kerajaan Kedah tua ini ialah Maharaja Debaraja II. Dia ni tak silap cikgu yang memeluk agama Islam. Jadi dia merupakan pemerintah Kedah tua yang ke-9. Okey, dia tak silap cikgu dia lah yang memeluk agama Islam. Maharaja Debaraja ni. Okey, Gangga Negara. Gangga Negara agama Buddha. Okey, sebenarnya berkaitan dengan Gangga Negara, kita tak banyak info. Okey, kita tak banyak info, tak banyak sumber yang menceritakan tentang kerajaan Gangga Negara. Jadi sebab itulah apa yang kita belajar ini adalah apa yang kita dapat sahaja, info yang kita dapat. Jadi info yang kita dapat bahawa adanya agama Buddha, itu sahaja. Itu pun disebabkan kita menjumpai tinggalan arca Buddha di Lembah Kinta, Perak. Okey, pada abad ke-6 hingga 9 Masihi. Antara tu dijangka. Okey, dan dijumpai juga patung Buddha. Okey, dijumpai juga patung Buddha yang bernama, dia ada nama patung Buddha tu ada nama. Avalokitesvara. Nama dia payah tu sebut. Okey. Avalokitesvara di Bidor, Perak. Patung dia agak unik sikit lah sebab macam Kedah tua, kita ada jumpa candi juga. Okey, candi ada juga. Okey, macam yang lain ada candi. Tetapi di Gangga Negara ni kita tak jumpa candi. Tak cikgu ada candi dia, tapi candi dia agak pelik sebab candi dia hanya berbentuk petak dan tak besar pun. Tak pastilah dalam tu ada apa. Tapi sebab tak pernah dikorek lah, tak tahu apa benda ada dalam tu. Okey, itu Gangga Negara. Okey, nama patung Buddha dia adalah Avalokitesvara. Itu namanya. Okey, kita tengok pula keunikan warisan masyarakat kerajaan alam Melayu. Sistem pemerintahan beraja. Okey, kita tengok macam mana cara pemilihan seseorang raja itu. Okey, macam mana cara pemilihan seseorang raja. Okey, raja itu dianggap suci dan berdaulat. Okey, raja dianggap suci dan berdaulat. Okey, cikgu nak tanya kamu, selepas raja mati, siapa yang lebih layak untuk menjadi raja? Siapa tahu? Siapa yang layak menjadi raja selepas raja mati? Anak raja. Okey, anak raja yang mana, Afina? Anak raja mungkin ada ramai. Yang pertama. Okey, tak tepat lagi tu. Bukan askar, bukan askar. Orang yang layak untuk menjadi raja selepas raja mati. Ya, betul Afina. Anak lelaki sulung. Okey. Anak lelaki sulung. Itulah yang pertama sekali yang akan dilantik. Okey, anak lelaki sulung. Tak kisahlah anak lelaki tu nombor berapa. Contohlah anak pertama perempuan, anak kedua perempuan, anak ketiga perempuan, anak keempat perempuan, anak kelima perempuan, anak keenam perempuan, anak ketujuh perempuan, anak ke-8 perempuan, anak ke-9 baru lelaki. Maka secara automatiknya anak ke-9 itu akan menjadi raja yang akan menggantikan bapa dia. Okey, yang akan menggantikan ayahandanya. Okey. Tak kisahlah yang dia yang keberapa, selagi mana dia anak lelaki yang pertama, maka dialah yang akan menjadi raja. Contoh, anak pertama perempuan, anak kedua lelaki, anak ketiga perempuan, anak keempat lelaki. Maka anak lelaki yang pertama, bermaksud anak kedua dalam keluarga itu akan dilantik menjadi raja. Okey. Dan raja ni dianggap suci dan berdaulat. Okey. Okey, untuk pengetahuan kamu,
mereka yang menjadi raja pada zaman dahulu, mereka suka kaitkan diri mereka dengan dewa-dewa. Okey. Jadi sebelum Islam datang, mereka suka kaitkan diri mereka, okey, dengan dewa-dewa. Mereka kata mereka ni adalah anak dewa lah, okey, titisan dewa lah. Okey, itulah yang dikata yang orang ataupun raja-raja dulu selalu cakap. Okey, dia selalu cakap macam itulah. Sekejap, saya cakap sekejap. Okey. Okey, raja ni juga boleh dipilih dalam kalangan tentera. Contohnya dalam kerajaan Funan. Tetapi untuk menjadi seorang raja bagi tentera ni bukan senang lah. Bukannya asal tentera je boleh jadi, tidak. Bukan macam tu. Okey, dia mestilah berjawatan yang tinggi dan juga mempunyai pengaruh yang besar. Okey. Jadi kalau kita tengok dalam kerajaan Funan ada tentera yang dipilih sebagai raja. Jadi kemungkinan besar raja tersebut tidak ada waris. Apabila raja tidak ada waris, maka boleh. Okey, maka bolehlah tentera tersebut ketua pemerintah tentera dilantik sebagai raja, tetapi mestilah atas persetujuan pembesar-pembesar yang lain dan juga kerabat diraja yang lain. Okey. Selain daripada tentera, wanita juga boleh menjadi pemerintah. Wanita juga boleh menjadi raja. Okey. Okey, jadi kita tengok wanita boleh ke menjadi raja? Okey. Sebenarnya boleh. Okey. Ada beberapa kerajaan yang buat. Ada satu kerajaan ni, cikgu lupa kerajaan mana. Dia sebenarnya kerajaan ni sebuah kerajaan yang kuat. Okey. Sebuah kerajaan yang kuat lah. Okey. Tetapi selepas itu raja tersebut mati. Apabila raja tersebut mati, dia digantikan oleh isterinya kalau tak silap cikgu lah. Bayangkan dia sebuah kerajaan yang besar tau. Apabila dia sebuah kerajaan yang kuat dan besar, tetapi apabila raja tersebut mati, digantikan oleh isterinya, maka isterinya ni dia lain. Okey. Dia tak sama macam suami dia. Suami dia lebih suka perang. Tetapi dia ni tak suka perang. Dia suka berbaik-baik dan juga dia tidak lagi memberi fokus kepada ketenteraan. Kalau suami dia sebelum ni memberi fokus kepada ketenteraan, tapi dia tak nak. Dia fokus kepada, tak silap cikgu, macam pembinaan bangunan-bangunan cantik, macam tu. Lebih kepada dalaman lah, bukan untuk menguatkan tentera. Jadi disebabkan itu, tentera dia semakin lemah dan akhirnya dia tewas. Kerajaan tersebut hancur. Okey. Kerajaan tersebut hancur. Okey. Okey, dan pemilihan raja itu mestilah berasaskan keturunan dan disahkan oleh pembesar. Ini yang cikgu sebutkan tadi. Bahawa untuk memilih raja ni, yang paling penting ialah pembesar tau. Okey, pembesar mesti setuju. Kalau pembesar tak setuju, tak boleh jadi raja. Okey, dan juga mestilah berasaskan keturunan. Bermaksud kamu itu mestilah ada keturunan raja. Okey, jadi contoh macam panglima yang tentera yang dalam kerajaan Funan tadi. Jadi cikgu assume kemungkinan besar dia ni ada kaitan dengan golongan diraja. Kemungkinan besar dia ni ada kaitan. Mungkin dia ni darah raja. Kemungkinan. Okey. Sebab itulah dia boleh dilantik sebagai raja. Okey, kita tengok kedudukan raja. Raja ni kedudukan dia yang paling tinggi. Okey.
kedudukan raja adalah kedudukan yang paling tinggi dalam struktur masyarakat zaman dulu. Dan tidak ada mana-mana undang-undang yang boleh mendakwa seseorang raja. Okay? Zaman zaman sekarang dah ada dah. Dekat Malaysia sekarang pun sama, kalau raja buat salah, raja pun boleh kena hukuman. Okay? Tetapi zaman dulu tidak ada undang-undang ataupun orang yang boleh menghukum raja. Raja terlepas daripada segala undang-undang. Undang-undang itu hanya untuk rakyat sahaja. Maka raja itu bebas melakukan apa sahaja. Okey. Jadi cikgu dah bagi tahu bahawa raja-raja zaman dulu suka kaitkan diri mereka dengan dewa-dewa ataupun dengan Tuhan. Jadi sesiapa yang ingkar perintah raja, bermaksud dia mengingkari perintah Tuhan. Okey. Jadi perlulah taat kepada raja. Andai kata kamu tidak taat kepada raja, bermakna kamu akan dianggap sebagai derhaka. Okey. Kamu akan dianggap sebagai derhaka. Apa itu derhaka? Derhaka ini bermaksud, okey, derhaka ni bukan dengan raja je tau, dengan mak ayah kita pun ada kan. Apabila kamu banyak, kalau dalam Islam lah, dalam Islam, kamu tak boleh menyakitkan hati mak ayah kamu. Kalau kamu menyakitkan hati mak ayah kamu, kamu dianggap sebagai anak yang derhaka. Okey. Dan apa tu? Anak yang derhaka ni biasanya tak tenang hidup dia. Okey. Jadi konsep itu digunakan juga dalam raja. Kalau kamu tidak ikut apa yang raja cakap, maksudnya kamu ini derhaka. Contoh, raja kata jangan berpolitik, henti berpolitik, tetapi orang politik masih lagi berpolitik. Maka itu kita anggap sebagai derhaka. Ataupun apa? Raja kata jangan bergaduh. Okey, berbaik-baiklah semua orang Malaysia. Tetapi ada yang bergaduh, maka orang itu kita anggap sebagai derhaka. Okey, kita anggap orang itu sebagai derhaka. Okey. Jadi kita kena taat kepada raja kita. Tapi kamu kena ingatlah, taat kepada raja tu bukanlah bermaksud taat secara membabi buta. Bukan maksudnya taat segala perintah dia, tidak. Taat kepada perkara-perkara yang baik sahaja. Perkara yang tak baik tak payahlah kita nak ikut. Kan? Contohlah kalau raja kata, oh tak boleh pakai tudung. Kan? Perempuan lah, perempuan Islam kan, tak boleh pakai tudung. Tak boleh lah macam tu. Kan? Mana tak payah ikut kalau benda macam tu. Benda tu kan tak baik. Kan? Itu dah melanggar perintah Tuhan dah. Okey, jadi dalam Islam, apabila Islam telah datang, Islam telah menggantikan dia dengan konsep khalifah. Okey. Khalifah itu sebenarnya bermaksud pengganti. Okey. Khalifah itu sebenarnya kalau ikutkan dulu, khalifah itu bermaksud pengganti selepas Nabi Muhammad. Okey, tapi bukan pengganti sebagai nabi, pengganti sebagai pemimpin. Okey. Kemudian konsep khalifah itu telah diperluaskan. Yang mana khalifah itu bukan sahaja dianggap sebagai pengganti Nabi Muhammad, tetapi khalifah itu juga bermaksud pemimpin bagi orang Islam. Itu yang dimaksudkan dengan khalifah. Okey. Jadi apabila Islam datang, Islam telah mengubah nama raja itu. Daripada menggunakan nama maharaja dan juga raja, ditukar kepada sultan. Okey. Tetapi ada juga yang tidak ditukar kepada sultan. Contohnya, okey, cikgu nak tanya, negeri mana yang tak pakai sultan selain daripada yang di-Pertuan Agong? Yang Tuan Agong adalah yang di-Pertuan Besar Negeri Sembilan. Negeri mana yang tidak menggunakan gelaran sultan? Lupa dah. Negeri yang tidak menggunakan gelaran sultan. Siapa tahu negeri mana yang tidak menggunakan gelaran sultan? Ada satu negeri je. Dia ada raja, dia ada ni, tapi dia tak ada sultan. Negeri mana? Mana yang lain ni? Cepat jawab. Si Chandra tak ingat dah, yang lain tolong. Negeri mana yang tidak menggunakan gelaran sultan? Mana yang lain ni? Tidur.
Mana yang lain ni? Tidur ni. Okey, Negeri Sembilan dia guna Yang di-Pertuan Besar. Ada satu negeri je yang dia tak guna sultan. Dan Negeri Sembilan dia guna Yang di-Pertuan Besar. Ada satu negeri lagi dia gunakan gelaran raja. Okey, dia ialah negeri Terengganu Sultan. Cepat teka lah, dia nak korang teka. Perak Sultan. Negeri mana? Satu negeri je. Kedah Sultan. Negeri mana lagi? Melaka tak ada sultan. Melaka tak ada sultan, tak ada raja, tak ada yang bersama. Okey, Bijak Afina. Perlis. Okey. Perlis lah depan dia. Perlis je yang tak guna sultan. Dia ada raja, dia tak ada sultan. Okey, dia ada raja. Dia gunakan gelaran raja. Okey, kenapa Perlis tak guna sultan? Perlis kan negeri Islam juga. Kenapa Perlis tak guna sultan? Okey. Sebab kita kena tahu daripada sejarah. Perlis dulu dia berada di bawah Siam agak lama. Okey. Kerajaan Perlis berada di bawah kerajaan Siam agak lama, sangat lama berbanding dengan kerajaan-kerajaan yang lain. Jadi juga yang mengisytiharkan sebagai Raja Perlis itu juga merupakan Raja Siam. Jadi dia menggunakan gelaran raja. Okey, walaupun dia menggunakan gelaran raja, tetapi tidaklah dia menganggap bahawa dia itu adalah ada kaitan dengan dewa. Okey. Walaupun dia ni, sebab dia dah tukar tau. Bila Islam datang, dia dah tukar dah. Memang dia masih menggunakan lagi gelaran raja tu, tetapi konsep raja itu telah diubah. Okey. Konsep raja itu telah diubah. Mereka tidak lagi menggunakan, maknanya raja tidak lagi dianggap ada kaitan dengan dewa. Tetapi raja itu ialah khalifah di bumi. Okey. Alright, so cikgu rasa cikgu stop dekat kedudukan raja. So cikgu nak kamu tolong ingatkan cikgu, gelaran pemerintah ni kita tak buat lagi. Okey. Tolonglah ingatkan cikgu sebab cikgu takut cikgu lupa. Okey, start daripada gelaran pemerintah ni untuk minggu depan. Okey, nota kamu cikgu akan bagi esoklah, dah malam dah. Okey, esok cikgu akan bagi nota bab 3 dan bab 4 kepada kamu. Yang tak dapat nota bab 2 nanti boleh check balik dalam grup kamu. Okey.